Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Biiznillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu sekali lagi alhamdulillah untuk kita memperbincangkan tazkirah-tazkirah ringkaslah dalam slot kita itu slot Ramadan podcast. Baik, apa khabar tuan-tuan, puan-puan, muslimin, musliman yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, kita masih lagi dalam bulan Ramadan. Kita masih lagi diberi peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita terus beribadah kepada Dia. Masih diberi nafas. Mungkin kita cek berapa hari lepas mungkin ada yang tersasar sedikit. Mungkin ada termumpat orang, kata-kata orang. Tak apa, kita taubat. Mudah-mudahan Allah ampuni kita. Nanti kita minta maaf ke orang yang kita ngumpat tu kalau kita ada kekuatan. Atau kita doakan orang tu. Yang pentingnya jangan diteruskan lah. Jangan diteruskan, mudah-mudahan Allah SWT bagi rahmat. Susuli, Nabi kata lebih kurang masuk hadis, susuli kejahatan kamu dengan kebaikan. Jadi itu. Terus kita amalkan. Jadi insya-Allah hari ini kita bukan sahaja nak bincang pasal Ramadan. Cuma saya nak cerita sikitlah pasal sahur. Di mana sahur ni kalau boleh jangan tinggalkan. Sebab ada hadis di mana Allah SWT bagi tahu kita sahur ni suatu benda yang sangat dituntut lah. Sebab apa? Makan di penghujung malam ni sebelum menjelang waktu subuh bukanlah suatu kebiasaan bagi kebanyakan manusia. Tapi atas titah perintah agama kita ikut. Maka ada pahala. Jadi ini juga termasuk nak bagi kekuatan untuk kita pada siang hari. Dan juga untuk melatih bangun waktu sebelum fajar untuk beribadah. Sebab surah Az-Zariyat ayat 18 bagi tahu kat kita, wabil ashari hum yastaghfirun. Pada waktu sahur mereka mohon keampunan. Dalam hadis pula kita boleh lihat Nabi SAW sebut, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa sulusul laili al-akhir. Yaqul man yad'uni fa astajiba lahu, man yas'aluni fa u'tiyahu, man yastaghfiruni fa aghfiralah. Tuhan kita yang maha berkat dan agung turun setiap malam ke langit dunia ketika hanya tinggal sepertiga malam yang akhir, lalu berfirman, siapa yang berdoa kepadaku akan aku perkenankan untuk dia, siapa yang meminta kepadaku akan aku berikan kepadanya, siapa yang mohon keampunan kepadaku akan aku ampunkan. Riwayat Al-Bukhari, Muslim. Jadi sahur tu dia bawa kita bangun pada waktu sahur tu, itu adalah waktu dimustajabkan doa dan keampunan diberikan. Jadi bersahurlah, kata riwayat Abu Bukhari, maksud dia sahurlah, sungguhnya sahur itu ada barakah. Barakah ni tuan-tuan puan-puan, muslimin muslimat, dia bawa cahaya kehidupan. Jadi dia untuk insan supaya dapat limpah kurniaan Tuhan melebihi kadar kebendaan ataupun kehidupan materialistik yang didasari. Sahur akan adanya berkat. Bagaimana? Allah memberi dengan cara yang dikehendakinya luar daripada amalan kebanyakan kita. Jadi tujuan sahur juga bukan untuk sibuk nak makan, tapi tujuan dia adalah untuk dapat keberkatan supaya kita boleh doa, supaya kita boleh istighfar. Itu dia. Dan juga kita makan ni supaya dapat bagi kekuatan lah, supaya kita boleh menjalankan ibadah dengan izin Allah SWT, ibadah puasa ni. Jadi antara sebaik-baik sahur ialah nikmat sahurun mukmin tamar. Kalau sebaik-baik orang mukmin ialah tamar. Kalau tak ada apa-apa yang lain, sebaik-baiknya tamar. Tapi kalau memang ada orang tak boleh tamar, makalah perkara-perkara yang lain yang boleh memberi tenaga. Boleh memberi tenaga. Elakkan kalau boleh, elakkan kafein yang boleh menyebabkan dehydrate dan sebagainya lah. Ambillah yang sekadarnya, ikut nasihat doktor. Baik, itu kita nak sentuh lah sedikit pasal sahur, belum kita selalu sentuh. Cuma hari ni kita nak cerita pasal adab ketika berbuka dan adab ketika makan. Walaupun dia adalah, kenapa kita nak cerita pasal adab makan ni, sebab dia berkait rapat dengan puasa itu sendiri. Sebab bila kita buka puasa, kita kena makan. Jadi Islam ni tuan-tuan puan-puan, muslimin muslimat yang rahmati Allah, dia adalah agama yang bertamadun. Jadi dia ajar kita kehalusan budi dan perketi. Dia cerita pasal semua perkara, termasuklah makan dan minum.
Islam ni bukan saja ajar kita berkenaan dengan yang halal, Islam bukan ajar kita, Islam juga ajar kita berkenaan dengan peraturan ataupun adab ketika makan. Jadi maka kita perlu sedar bulan puasa ni sepatutnya kita kena hayati sunnah makan ni ketika kita buka puasa. Seperti mana puasa itu sunnah, berbuka iftar juga sunnah. Jadi apabila sudah mengamalkan sunnah buka puasa seperti buka dengan rotab atau tamar, jangan kita lupa pula sunnah-sunnah yang lain, iaitu adab-adab makan itu sendiri. Kadang-kadang bila lapar ni tuan-tuan, terutama anak-anak kecil lah, kadang-kadang kita ni pun orang tua pun sama juga. Nak makan tu lupa dah nak duduk ke apa, lupa nak baca bismillah, terus makan je. Dengan azan terus makan sebab lapar dahaga sangat. Naklah musim panas sekarang ni. Jadi kita lupa adab tu. Kadang makan berdiri, makan berjalan. Tak ada keperluan nak berdiri pun berdiri. Makan sampai tangan kiri, tangan kanan pun tak ingat dah. Kadang-kadang dua tangan. Sebab apa? Sebab terlampau nak makan ni. Jadi antara adab makan yang tegaskan ialah jangan lupa untuk baca basmalah. Senang je, bismillah. Baca basmalah, bismillah dengan nama Allah. Kita kan dah tak sempat lapar kan, dah tak sempat nak baca dah Allahumma barik lana fima razaqtana tu. Kalau tak sempat dah, kita bacalah yang sunnah tu, bismillah dengan nama Allah. Jadi makan pula dengan tangan kanan. Dan juga jangan nampak gelojoh. Makan apa yang berdekat dengan kita dulu. Hal ini apa yang diajar oleh Nabi SAW kepada anak tiri baginda yang masih kecil, itu Umar bin Abi Salamah. Sebab tu dia makan dalam hadis Bukhari Muslim. Apa sabda baginda SAW? Ya ghulam, sammillah wa kul bi yaminik wa kulla mimma yalik. Wahai budak, wahai anak, sebutlah nama Allah. Wahai budak, sebutlah nama Allah. Makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah apa yang dekat denganmu. Itu dia. Jadi jangan lupa adab makan itu ketika puasa. Jangan sebab puasa kita lupa yang sunnah yang asal. Sebab tu orang dia puasa dia tak semayang. Pelik tu. Sepatutnya puasa tu adalah untuk menjadi kita takwa, mengajar kita kena buat semua yang Allah suruh. Termasuklah perkara-perkara yang berkaitan dengan akhlak, berkaitan dengan adab. Jadi makanan kita makan adalah kurniaan Allah. Jadi makanan boleh terhalang daripada rezeki kita. Bukan saja sebabkan kita tak mampu beli, tapi juga sebab penyakit. Ataupun halangan-halangan yang lain. Misal itu kan beras tak ada, telur tak ada, tak cukup bekalan. Kita mampu beli, duit ada, tapi tak mampu. Tak boleh, tak cukup. Ataupun kita tak mampu nak makan. Atau nak pergi beli, kereta tak ada, kereta rosak pula misal. Jadi ada saja halangan yang Allah boleh bagi. Atau selera makan hilang, susah hati. Jadi itu semua boleh Allah buat. Jadi sebagai tanda ingatan kita, usaha sebagai tanda ingatan kita atas kurniaan Allah ni, maka sebutlah nama Allah. Sebab kita nak bagi tahu tanpa pertolongan Allah SWT, kita tak mampu nak buat apa-apa. Hatta nak letak makanan dalam mulut pun tak boleh. Tu. Jadi bismillah ni juga sebagai tanda pergantungan segala harapan dan kekuatan dengan namanya apabila makan. Jadi bila kita bismillah, berarti dengan nama Allah aku makan. Dengan nama Allah aku minum. Jadi maksudnya dengan nama Allah, pergantungan kita sepenuhnya. Dan kita doa ni mudah-mudahan kita baca bismillah ni, berkat dia datang, kita dapat apa? Buat perkara yang baik. Dengan bismillah ni dengan makanan ini ya Allah, aku cari rezeki yang halal. Dengan makanan ni aku beribadah ya Allah. Dengan makanan ini aku berbuat perkara yang baik ya Allah. Dengan makanan ni aku teruskan hidup ya Allah, supaya aku dapat menjadi hamba-Mu yang saleh. Itu niat kita. Innama a'malu binniyat. Setiap yang tergantung perkara itu bertergantung dengan niat. Apabila makan itu perkara yang harus, bila kita niat kerana Allah, maka dia jadi suatu ibadah. Dan tentu saja buka puasa tu dah makan tu jadi wajib lah. Sebab apa? Wajib buka puasa. Dan tentulah benda yang wajib ditambahkan pula dengan benda-benda yang sunnah, maka tentu saja terasa kemanisan beribadah itu sendiri. Jadi kita bismillah berarti dengan nama Allah aku makan, aku minum. Jadi itu pergantungan kita kepada Allah SWT. Dan juga kita makan dengan tangan apa? Makan dengan tangan kanan. Sebab ni adab orang makan, orang Islam yang paling zahir. Dia lambang dan dia adalah lambang umat Islam. Makan dengan tangan kanan. Sebab tu Nabi SAW bagi tahu dalam riwayat Muslim, "Iza akala ahadukum falyakul bi yaminih."
Apabila seorang tangan kamu makan, makanlah tangan kanan dia. Wa idza syariba falyashrab biyaminih. Apabila dia minum, minumlah dengan tangan kanannya. Fa inna syaitana ya'kulu bishimalih. Sesungguhnya syaitan tu makan dengan tangan kiri dia. Wa yashrabu bishimalih, dan dia minum dengan tangan kiri. Riwayat Muslim. Jadi hadis ni kena faham. Kena faham dari sudut spiritual dia. Bagi dia bercakap dari sudut spiritual, daripada segi roh dia, hanya dapat difahami oleh orang yang menghayati dia. Sikap anti syaitan diajar oleh Islam sehingga kita disuruh beza dengannya dalam segala cara, termasuk cara makan. Satu Allah kata Allah kata dalam Quran, jangan kamu membazir. Sesungguhnya membazir itu saudara syaitan. Dalam bulan Ramadan ni rasa nak beli semua benda, rasa nak makan semua benda, akhirnya buang. Jadi jangan membazir. Itu adab-adab yang perlu kita jaga sangat pada bulan Ramadan ni. Maka dari hadis di atas kita faham bahawa makan ataupun minum dengan kanan kiri adalah amalan syaitan. Jadi Islam menyatukan budaya makan dengan menjadikan tangan kanan sebagai adab makan yang jelas. Dia jadi ibadah ya tuan-tuan. Makan tangan kanan ni bukan sekadar adat saja, tetapi dia jadi ibadah, ada pahala makan dengan tangan kanan. Malang tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat, sebab peredaran zaman masih ada yang nak makan dengan minum dengan tangan kiri. Terutama bila nak makan steak tu. Ada lagi yang macam, ada orang kena tegur, kenapa pegang dengan tangan kanan dia alpu ni? Jadi kita kena buat perubahan. Buat perubahan. Masa nak suap tu, mesti suap dengan tangan kanan. Mesti tu kuat dengan tangan kanan. Kita jangan ikut barat. Barat biarlah dia nak potong tangan kiri, dia makan tangan kiri, biarkan dia. Biarkanlah dia. Kalau kita boleh tegur pun bagus. Tapi kita jangan ikut cara. Sebab itu cara bukan kita kata dia syaitan. Tapi syaitan makan tangan kiri. So kita makan steak ke, chicken chop ke tuan-tuan, puan-puan, nanti nak buka puasa nanti, petang nanti, malam nanti, maghrib nanti, kita makan, kalau makan chicken chop pun dengan tangan kanan. Ajar anak-anak kita. Supaya buat perkara tersebut. Dapat pahala. Jadi jangan kita ikut syaitan. Jangan kita ikut cara dia. Dalam hadis Umar bin Abi Salamah tadi, dia ajar makan apa yang terdekat kita. Sebagai adab supaya tak ganggu orang lain yang makan bersama. Ini nampak sangat gelojoh kadang. Orang lain nak makan, dia pergi ambil makanan orang pula. Kadang-kadang meja orang, dia tak ada lauk kat meja dia. Kerana kenduri lah dalam keadaan biasa. Bukan Ramadan pun. Dia duduk kat meja dia. Dia nampak tak ada gulai nangka. Dia nampak kat rumah lain. Dia ambil orang lain punya kat meja lain. Padahal Allahu Akbar. Cukuplah apa yang ada di hadapan kita. Kesian orang lain tak sempat nak rasa. Sedangkan meja tu meja dia. Jadi itu dia. Jadi para ulama ulas hadis ni dengan menyatakan seorang boleh ambil makan. Boleh, bukan tak boleh. Jika ada keperluan seperti jenis makan yang memerlukan bahan tambahan. Bahan tu pula berada pada yang jauh, maka boleh diambil. Misal kalau kita pergi ke majlis perkahwinan sekarang buffet kan. Jadi kita boleh ambil walaupun dia tak ada di atas meja. Itu lain. Tak ada masalah. Tapi yang penting kena pelihara kesopanan. Janganlah sambil ambil tu, kalau buka puasa ni kan buffet kan. Sambil ambil makan. Allah tak sempat nak pergi duduk ke tempat duduk tu. Jadi kita kena jaga adab kita dalam bulan Ramadan ni supaya dia terus kekal menjadi ibadah sepanjang bulan Ramadan, dan dia melahirkan takwa sampailah di bulan Ramadan kita terbawa-bawa dengan amalan yang baik ni. Dia jadi kebiasaan. Wallahu a'lam. Jadi saya rasa itu ringkas-ringkas. Insya-Allah mudah-mudahan kalau kita amalkan sedikit-sedikit, mudah-mudahan dia jadi amalan yang baik. Kita sampaikan kepada orang lain, semudah-mudahan Allah terima sebagai amal yang baik juga. Insya-Allah kita jumpa lagi pada pertemuan yang berikutnya. Mudah-mudahan insya-Allah teruskan berpuasa, teruskan beribadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak tuan-tuan, puan-puan.